Okey, selamat sejahtera, selamat tengah hari. Okey, hari ini kita akan terus ke bab 7. Okey, bab 7 berkenaan dengan event handling ya. Okey, di dalam programming, event handling ni adalah perlu untuk kita berinteraksi dengan program. So, dalam bab 7 ni kita akan tengok ada beberapa subtopik, tetapi yang betul-betul kita nak tengok adalah dua ni. Okey. 7.7 dengan 7.8 iaitu handling mouse event dan handling keyboard event. Okey, dalam exam 7.7 dengan 7.8 ni agak popular lah. Okay. Tak apa, kita teruskan dulu dengan subtopik awal dulu untuk mendapatkan pendedahan. Okay, kali ni saya buat kelainan sikit, saya tak guna PowerPoint, sebaliknya saya akan gunakan nota dan harapnya semua boleh follow lah ya. Okay, kita tengok apakah itu event. Okay, event adalah action. Okay, action initiate by the user interacting with the program. Maksudnya dia adalah apakah aksi atau apakah perbuatan yang dilakukan oleh user untuk dia berinteraksi dengan program. Program ni dia perlukan interaction, kalau tak dia akan tunggu kita kan. Kita nak suruh dia buat apa, kita kena dah bagi tahu dia. Jadi komputer ni dia tak boleh dengar kita cakap, sebaliknya dia akan berinteraksi dengan kita punya inilah interface. So macam mana nak berinteraksi itu dinamakan sebagai event. Okay, so event ni dia ada pelbagai lah. Okay, kalau macam keyboard ni, keyboard event ni. Okay, contohnya kita tekan ke kunci lah kan. Kita tekan huruf A, tekan huruf A, holding ni kita tekan lama, dan release ni kita lepaskan. So macam kita type huruf A, kita tekan, lepas tu kita lepas. Okay, so itu adalah event. So dekat keyboard ni dia ada 3 sahajalah event, iaitu pressing a key, holding a key dan release a key. Okay. Kalau kita tekan je apa jadi? Kalau kita tekan je macam kita tekan huruf A dekat keyboard, dia akan keluar huruf A panjang kan. Itu press. Okay, tapi kalau nak tekan nak type huruf 1 je, huruf A, kita tekan huruf A dan lepas. So, itu adalah press and release a key. So itu adalah keyboard lah. Okay, kalau mouse pula, dia berkaitan dengan mouse. Apa yang kita buat dengan mouse? Okay, mula kita boleh gerakkan mouse, moving the mouse. Lepas tu kita boleh click the mouse. Dan klik ni pula ada macam-macam klik kan. Okay, kita klik, kita release, kita right click, left click, double click. So itu semua adalah mouse punya event. Dan ada GUI event juga. Okay, GUI event ni biasanya melibatkan yang touch screen lah. Okay, kita boleh macam awak punya phone lah kan. Kita touch sana, touch sini, dia akan berinteraksi. Okay. So ini contohnya clicking and a button, okay, select item. Okay, so kita akan tengok nanti kemudian. Okay, so ini adalah apakah itu event dan contoh-contoh event. Okay, kita teruskan. Okay, sometimes event ni dia bukannya daripada kita. Kadang-kadang kita tak perlu buat apa-apa pun dan event ni dia boleh generate. Okay, contoh event yang boleh di-generate automatic adalah bila ni. Yang pertama, time expired. Okay, saya setkan 10 saat. Lepas 10 saat, kita tak buat apa-apa kan. Tetapi bila saya setkan event 10 saat, dia akan buat something. Jadi dia akan tunggu timer lah. Selepas 10 saat, dia akan generate. Contoh macam smart system kan, awak punya portal. 20 minit tak ada apa-apa, dia akan automatic log out. So itu adalah timer punya kerja lah. Okay, awak tak perlu tekan log out pun, awak tunggu 20 minit je tanpa buat apa-apa, dia akan automatic log out. So itu adalah apa yang dibuat oleh timer. Okay, so bila timer expires, dia akan buat event iaitu log out daripada sistem. Okay, ataupun dia ada counter exit the value. Okay. Ini kalau ingat lagi macam mana kita buat dalam loop dalam programming, bila counter ataupun bila kiraan tu dah lebih daripada sepatutnya, dia akan keluar daripada gelung kan. Okay, kemudian software or hardware failure, okay. So itu pun akan generate event dan macam-macam lagi dan macam-macam lagi. Okay. Video ni saya nak buat pantas je supaya awak boleh dapat tak adalah panjang-panjang kan, jadi awak boleh fokus kepada perkara yang penting. Kalau nak lebih lanjut, awak boleh tengok nota bab 7. Okay, saya nak terus ke ini event source. Okay, event source pun sama, kita ada macam tadi keyboard, mouse dan GUI komponen. Okay, right. So kita teruskan lagi. Okay, ini adalah
apakah yang event yang berkaitan dengan GUI. Contohnya button ni macam mana saya nak aktifkan dia. So contoh button dia berfungsi sekiranya kita button is press. Kalau saya tekan button barulah dia akan berfungsi ataupun dia akan submit apa-apa yang kita nak. Checkbox. Generate item event when the checkbox is selected or deselected. Ini contohnya macam saya ada subjek. Senarai checkbox. Kita akan nampak dekat contoh yang seterusnya lah. Tak apa, yang ni kita boleh tengok dalam contohnya lah. Tak apa, awak boleh tengok dulu yang ni. Event listener, event class. So ini adalah action event. Saya berminat dengan 7.7 teruslah. Ni handling mouse event. Sebab apa? Benda-benda yang atas tu sebenarnya kalau kita tengok saja kita tak nampak. Jadi saya terus kepada kod lah. Kod ni saya dah share dekat grup WhatsApp tadi. Ini adalah kod untuk apa? Demonstrate the mouse event. Macam mana mouse kita ni boleh berfungsi mengikut apa yang kita nak. Ini adalah kod dia. Siapa yang tak ada laptop tu memang tak dapat tengok lah apa hasil dia. Tak apa, saya dah type dah sebenarnya. Saya dah type. Ini adalah saya punya kod. Kod yang tadi lah. Saya dah type di sini. Saya akan runkan untuk awak. Saya runkan ya. Nama file dia adalah mouse event. mouseevents.java. So saya type java c mouseevent.java. So dia akan compile dan sekiranya tak ada masalah dia akan return kepada command prompt yang asal. Kemudian saya nak run. Untuk run ni sebabkan dia ni adalah applet, saya tak boleh run guna Java macam ni. Java mouseevents.java macam ni, tak boleh. Kalau saya run gini, dia akan kata error macam ni. Sebaliknya, saya kena run menggunakan satu lagi keyword iaitu nama dia applet viewer. Applet viewer. Applet viewer ni awak boleh type huruf besar, huruf kecil, tak ada masalah. mouseevents.java. So saya menggunakan keyword applet viewer, mouseevent.java, dan bila saya run, dia tak nampak pula di luar screen. Ini hasil dia. Ini adalah hasil dia. Saya akan nampak satu paparan applet. Ini saya minimizekan dulu. Ini adalah kod dia dan ini adalah dia punya output. Biar saya terangkan apakah yang dilakukan oleh kod ni. Mula-mula ya. Ini dia. Ini adalah kod untuk kita displaykan benda ni, output kita. So saya set dekat sini width 300, height 600. Jadi dia punya width ni, kelebaran output kita ni adalah 300 pixel. 300 unit pixel, dan dia punya height, ketinggiannya daripada atas ke bawah adalah 600 pixel. Macam mana nak tahu? Kalau perasan kat bawah ni ada nombor-nombor. So bila saya pergi ke ujung ni, tak nampak pula. Tu dia, mouse moving at 00. So atas ni adalah 00 dan bawah ni adalah, saya tarik sikit. Bawah ni adalah 299. Hampir lah tu, hampir kepada 300 dengan 500. Hampir kepada 300 dan 600. Sebab mungkin saya tak dapat detail kat sini. Tak apa. Tapi basically ini adalah dia punya kelebaran dan ini adalah ketinggian output kita. Kita boleh set. Selepas tu, ini adalah kita punya nama file tadi lah. Public class mouse event. Ini adalah kita punya nama file dan extend applet. So dia akan keluar dalam bentuk applet. Dekat sini saya setkan mouse X0 dan mouse Y0 ni, ini adalah koordinat mouse. Mouse saya berada di mana. Dan dekat sini saya setkan add mouse listener dan add mouse motion listener. Jadi saya nak make sure komputer ni ataupun kita punya laptop ni dengar ataupun berinteraksi dengan mouse kita. Jadi setkan
Okay, mouse listener ni dia akan detect apa-apa saja klik kita. Klik dekat mana, double klik kat mana, right klik kat mana, dia akan detect. Dan motion listener ni, dia akan detect pergerakan mouse kita ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan. Okay. Alright. So, untuk yang event pertama, handle mouse click. Okay, mouse kita klik kan. Apa yang kita buat dengan mouse dekat komputer kita klik lah. Okay, so bila mouse klik, okay, dia akan berinteraksi dengan klik. Okay, contohnya, okay, saya klik di sini. Bila saya klik, okay, dia akan keluar perkataan down, dan bila saya release, okay, nampak dekat atas ni, mouse klik. Okay, semula. Okay, saya klik. Okay, so dia akan keluar mouse klik. So dia dapat detect. Mouse klik lagi. Mouse klik lagi. Mouse klik lagi. Okay, dia dapat detect. Bila saya klik, dia akan trigger benda ni. Mouse klik. Okay, bila saya klik, applet kita akan capture. Okay, dia dah klik. Dan dia akan keluarkan message mouse klik. Dia keluarkan dekat mana? Dekat atas lah. Mouse ni. Okay, mouse klik. Mouse klik. Okay. Alright. Kemudian, handle mouse enter. Okay, dekat sini dia akan detect bila kita masuk applet kita. Okay, so perhatikan okay, dia perhatikan dekat mouse enter ni. Okay, bila saya keluar, dia akan keluar mouse exited. Okay, dan bila saya masuk balik mouse saya, dia akan keluar mouse entered. Keluar mouse exited. Enter mouse entered. Okay, so dia akan dapat detect bila mouse saya ni masuk dalam kawasan applet ni. Bila masuk dalam kawasan applet, dia akan display mouse entered. Bila mouse saya keluar daripada applet, okey, macam ni adalah menu kan, bukannya kawasan applet, ini adalah menu. So dia akan keluar mouse exited. Kalau saya masuk dalam kawasan putih ni, mouse entered. Keluar mouse exited. So dekat sini, bila saya dia akan detect lah mouse entered, iaitu dia akan keluar mouse entered. So dia akan dapat detect mouse entered tu dekat mana. Okey. Mungkin dekat bawah ni awak nampak moving mouse ni koordinat ni kan. Okey, katakan saya bawa keluar bawah. Okey, mouse exited dekat 59599. Okey, mouse enter dekat 122 dan 0 Okey. So mouse exited pun sama. Okey, kalau mouse enter tu dia masuk, kita masukkan mouse dalam applet, mouse exited dia akan keluar lah. Okey. Kemudian kita ada dekat sini mouse press. Okey, mouse press macam mana? Okey, mouse press, kalau saya tekan, saya just klik mouse tapi saya tak lepas mouse tu. Saya klik. Okay, saya klik dan hold klik tu. Okay. So dia akan keluar perkataan down. Okay. Dan bila saya lepas, dia akan keluar klik. Okay, sebab kenapa dia keluar down? Sebab dekat sini, bila saya klik, saya akan minta applet kita keluarkan perkataan down. Dekat mana nak keluar? Dekat lokasi mouse saya. Okay, sebab tu mi get x dan mi.get y ni dia akan dapatkan lokasi dekat mana mouse kita berada, dan bila saya klik mouse ataupun saya tekan mouse tu, dia akan keluar perkataan down. Okay, kita lihat. Saya tekan, dia akan keluar perkataan down. Okay, dan saya lepas, dia akan release balik. Okay, release tu berada di sini. Mouse release. Okay, so bila saya tekan, dia keluar perkataan down. Bila saya release, dia akan keluar perkataan up. Okay, betul tak? So bila saya release, dia akan keluar perkataan down. Bila saya klik, dia akan keluar perkataan down, dan bila saya release, dia akan keluar perkataan up. Okay, nampak? Okay, tak keluar pula. Patutnya dia keluar perkataan up. Mungkin dia terlalu cepat dan okay, mungkin dekat sini lah dia dah keluar up. Dia terlalu cepat, dia akan wait for the other command. Okay, mungkin kena tengok letak timer kat sini agaknya. Okay, tu kemudian lah. Okay, selepas tu mouse drag. Drag ni maksudnya kita tekan mouse dan kita heret mouse kita. So itu adalah mouse drag. Jadi saya boleh buat macam ni. Saya tekan mouse saya down dan saya drag. Bila saya drag, dia akan keluar star, bintang. Okay, dan dekat bawah ni, ni baru keluar up ni. Betul. Okay, dekat bawah ni dia akan keluar perkataan dragging mouse. Okay, kalau saya tak buat apa-apa, dia keluar moving mouse. Maknanya mouse ni bergerak saja. Tapi bila saya klik mouse dan saya drag dia akan bertukar menjadi dragging mouse. Dan bila saya lepas, dia akan keluar perkataan up. Okay, so itu maksud dia release ni.
Okay, release. Dia keluar kat sini lah. Bila saya dah drag, saya lepaskan mouse, dia akan keluar perkataan up. Okay. Dan last kali mouse move lah. Mouse move yang tadi lah. Bila saya gerakkan mouse ni, okay, dekat bawah ni dia akan tulis moving mouse. Sebab apa? Sebab saya setkan dekat sini moving mouse at over. Dia akan dapatkan koordinat mouse kita ni. Okay, koordinat X dan koordinat Y. Sebab tu bila saya move mouse ni, okay, awak tengok bawah ni, dia akan berubah koordinat dia mengikut di mana lokasi kita punya mouse. Okay, dan itu adalah mouse event. Apa-apa yang boleh diterima. Okay, dan dekat sini saya setkan, inilah dia. Ini perkataan-perkataan ni. Mouse event, kita ada mouse enter, mouse move, mouse exit, mouse click, mouse press, mouse release dan mouse drag. Okay, so dekat sini, ini apa yang kita belajar dalam previous class lah kan. Kita boleh set color dan kita boleh tulis perkataan. Okay, ni draw string ni maksudnya dia akan letak perkataan apa yang di sini. Okay, ini adalah lokasi dia 20-100 maksudnya 20 dalam paksi X dan 100 paksi Y. Okay, dan saya set color color blue, color red, color green dan sebagainya. Okay, so basically ini adalah mouse punya event. Okay, awak boleh type nanti kalau ada komputer boleh type dan awak boleh gunakan mouse awak. Okay, boleh gunakan mouse awak. Okay. So itu adalah untuk mouse event. Okay, kita patah balik ke kita punya ni. Okay. Asalnya kod dia macam ni. Asalnya kod dia height 100 tapi sebab kalau height 100 dia punya ni kecil. Dia punya interface kecil jadi saya tak nampak sangat. So sebab tu saya panjangkan jadi 600 supaya saya nampak. Okay, ini pula adalah keyboard. Handling keyboard event. Tapi keyboard saya tak type lah. Sebab apa? Sebab dia cuma ada 3 saja dia punya event, iaitu tekan mouse, hold mouse, bukan tekan mouse, tekan keyboard, tekan ke kunci, hold ke kunci dan release ke kunci. Dan ke kunci tu dia ada banyak lah. Ikutlah dekat keyboard kita ada berapa. Contohnya ada F1, F2, tekan enter, tekan escape, okay? Dan banyak lah. So yang ini awak boleh try jugalah. Okay? Banyak. Awak boleh type lah. Tapi hasil dia akan nampak macam ni. Bila awak tekan nombor 8 dekat sini, dia akan keluar. Okay, you press BK8. BK8 ni adalah keyboard lah. Okay, memang dia dah set dekat sini. Dia dah set sebagai BK underscore apa. Kalau numpad ni, nombor dekat belakang kanan tu lah. Numpad. Numlock dekat ada tepi tu. Okay. So, itu adalah dua kod. Okay, dan dekat sebelah seterusnya ni, ini adalah button demo ni. Ini saya nak tunjuk minggu depan. Okay, tetapi sebabkan ia ada kaitan dengan kita punya mouse, saya buat sekarang lah. Okay, jadi saya dah ada. Okay, sekarang ni saya close yang ni. Yang ni saya close. Okay, kalau saya tak close, saya tak boleh nak compile yang baru. Okay, sebab dia masih menunggu kita close. Sebab dia klik-klik ke sini. So, bila saya close button, okay, barulah dia akan keluar command prompt yang asal. Maksudnya, dia dah ready for the next command. Okay, so saya buat JavaC button demo. Okay, kenapa button demo? Sebab nama file saya button demo.java. .java. Okay, tak ada masalah. Dan saya guna Applet Viewer juga. Okay, kali ni saya nak tunjuk. Boleh tak guna huruf kecil? Boleh sebenarnya. Button demo pun boleh. Okay, yang sensitif adalah Java. Tetapi command prompt dia tak kisah. Okay, so saya akan dapat. Okay, tak nampak. Dia di luar screen. Ini dia. Okay, kecil ya. Okay, program pun simple je. Okay, apa yang dia buat sini? Okay, width 250, height 150. Inilah dia keluasannya. 250, 150. Kemudian dekat sini, okay, saya declare yes sebagai button yes, no sebagai button no, dan maybe sebagai button undecided. Dekat sini ada 3 button ni. Okay. Okay, yang ni saya declare. 3 ni saya declare button. Okay, betul. Kita nak letak dalam program, kita kena declare. Sama macam variable. Okay, apa-apa kita declare dulu. Tetapi kalau saya declare sahaja benda ni, dia tak keluar dekat sini. Dia tak keluar dekat kita punya output. Sebab apa? Sebab
kita tak suruh dia kan. Komputer dia kata declare, okey dia declare. Jadi kenapa nak letak kat sini? Dia kata awak tak bagi tahu. So kita kena bagi tahu. So cara kita bagi tahu adalah dengan menggunakan keyword add. Add yes, add no dan add maybe. Yes tu yang ni lah. Okey, yes ni. Yes. Saya dah declare yes. So saya kena letak dia dekat kita punya program. So saya letak guna perkataan add. Okey, kemudian saya ada add no dan add maybe. So awak akan dapat 3 ni. Okey. Alright, katakan dah. Okey, lihat. Saya tak, katakanlah saya tertinggal. Okey, add maybe ni saya tak buat. Okey. Saya cuma ada maybe ni saya declare. Tetapi saya add 2 saja. So apa jadi? Okey. Saya save dulu yang ni. Okey, kemudian saya compile dan saya run. Okey, apa jadi? Ni output dia. Output dia adalah dia ada 2 button je. Okey. Walaupun maybe ni saya ada, tapi sebabkan saya tak add, jadi dia tak keluarlah dekat kita punya program. Okey. So komputer ni dia luar benda. Okey, kita kena bagi tahu dia. Letak kena letak. Okey, lepas tu kena kalau nak terima, maknanya kalau klik jadi apa kan, kita klik button yes jadi apa, no jadi apa. So saya kena bagi tahu dia kena buat apa. Okey, so dekat sini saya buat yes add action listener. Jadi bila saya buat kod ni, dia akan bersedia untuk menerima apa-apa saja klik. Okey. So tiga-tiga button ni saya set sebagai add action listener. Jadi dia akan listen dan dia akan mendengar. Kalau kita buat apa-apa, dia akan proses. Okey. Jadi saya save lagi sekali sebab saya dah enable balik add ni. Saya save. Okey, dan saya compile lagi sekali. Dan saya run sekali lagi. Okey, saya dapat benda yang sama. Okey, ni masukkan kejap. Okey, so sekarang ni ini adalah apa yang ada di applet. Ini je. Sekarang ni kita dah suruh dia, okey. Kalau klik yes, bersedialah untuk buat apa-apa arahan kita. Okey, so Java kata, okey boleh, saya bersedia menerima. Okey, sekarang ni arahan apa? Okey, betul. Java kata, saya bersedia menerima arahan, tapi arahan apa? So kita kena bagi tahu juga. Okey, ni arahan dia. Okey, saya ada dekat sini. Okey, so dekat sini, get action command. Saya bagi dia arahan. Arahan dia apa? If equal yes, maksudnya bila saya klik button yes tadi, tolong keluarkan message ni, you press yes. Kalau saya klik button no, tolong keluarkan message ni, you press no. Dan kalau tak ada button mana-mana, maknanya button selain daripada tu, dia akan press undecided. Of course lah kan, sebab tinggal satu button ni kan. So, kalau saya klik button undecided ni, dia akan keluar yang ni lah. Sebab apa? Sebab yes, dia dah ada yes kat sini. Okay, no, dah ada. Sekarang tinggal undecided. Dan kebetulan dekat sini tinggal satu button. So, kalau kita tekan sini, confirm keluar undecided. Okay, so ini akan berlaku. So, okay, dia kata betul. Saya terima bila klik yes, saya akan keluarkan perkataan yes. Boleh? Yang ni pula, okay, bila klik no, saya akan keluarkan perkataan no. Boleh? Dan yang ni pula kata, okay, kalau press undecided, saya akan keluarkan perkataan undecided. Boleh? Tapi nak keluar di mana? Okay, keluarkan di sini. Okay, kalau saya padam dulu yang ni. Okay, kalau saya padamkan dulu, atau saya komenkan dulu, kita tengok komputer ni dia dengar arahan tak? Okay. So dekat sini, okay, kalau serabut saya guna command CLS untuk dia clearkan screen. So kembali ke normal lah. Okay, so Java C button demo dan applet viewer button demo. Okay. Okay, saya dah ada button macam ni. Okay. Dia kata, okay, kalau press yes, dia akan keluarkan perkataan yes. Okay, saya klik. Keluar tak? Tak keluar kan? Tak keluar kan? Habis tu, kenapa tak keluar? Sedangkan dekat sini dia kata, okay, saya dah sedia menerima arahan. Yes, tekan yes. No, press no. Undecided. Okay, komputer betul. Java dia dah buat. Dia dah pilih. Dia dah keluarkan. Dia dah standby dah. Ni, you press yes ni. Tetapi dekat mana dia nak keluarkan? So, dekat sinilah kerja draw string ni. Draw string ni kita nak display perkataan. So, kalau saya padam yang ni, perkataan dah ada. Tetapi dia tak tahu nak letak dekat mana. So, dia tak keluar lah. Okay, dia tak keluar. So, sekarang ni saya kena bagi tahu. Okay, letak message tu di sini. MSG ni adalah ni lah. Message apa-apa saja message ni antara tiga ni.
dia akan display dekat sini. Dekat mana lokasi dia? Dekat sini. Okey, paksi X 6 dan paksi Y 100. Okey, so saya reset. Okey, saya compile lagi sekali. Ni saya padam sebab saya dah tak boleh nak guna. Saya kena restart balik application. Okey, compile dulu dan applet viewer. Okey, so ini dia. Okey, setiap kali awak buat perubahan pada kod, pastikan save dan compile dulu. Jangan klik applet viewer. Kena compile dulu barulah dia boleh ambil efek. Kalau awak just tekan applet viewer, dia tak akan jadi apa-apa sebab dia akan ambil daripada yang lama. Okey, so saya dah compile yang tadi. Okey, saya dah compile yang baru dan saya dah keluarkan applet viewer, iaitu dah keluar yang ni. Okey, dah keluar dia punya. Okey, sekarang saya tekan button yes. So dia akan keluar, you press yes. Sebab apa? Di sini saya dah beritahu. Okey, 6, 100 ini dia. Ini lokasi 6 dan jarak dia 100 daripada paksi Y. Okey, bila saya tekan no, you press no dan saya tekan undecided, dia akan keluar undecided. So ini adalah macam mana Java ataupun applet kita ni mendengar kita punya mouse. Okey, bila saya klik, dia akan berinteraksi. Okey. So, setakat ni boleh faham. So, itu sahaja untuk bab 7 dan kita akan tengok bab 8 minggu depan. Okay, bye.